Kenapa yang hak ni selalu terzalim? Kenapa yang hak ni selalu dikecilkan? Kenapa yang hak ni selalu disurukkan? Mengapa kau tak berani berdiri di atas yang hak ni? Allah bersama kau. Allah berpihak kepada kau. Yakinlah seyakin-yakinnya. Hakul yakin sesungguhnya yang hak itu mesti tegak berdiri. Yang batil itu mesti hancur kau. Jangan kau berdiri, jangan kau bersama, jangan kau pakai yang batil. Allah tak suka. Lagi yang syirik, kafir, jindik, fasik lagi. Jadi kalau keji, dikeji, mengkeji, ini sudah biasa. Sudah makanan aku yang kena keji. Biasa. Tuhan pun dikeji orang, Nabi pun dikeji orang, Rasul pun dikeji orang. Siapa yang mengkeji Rasul? Siapa yang mengkeji Rasul? Bapak saudaranya sendiri. Siapa yang mengkaji ulama itu? Islam sendiri. Siapa yang menghancurkan Islam itu? Islam sendiri. Yang mengaku Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Kalau kau Islam, mana mungkin kau mengkaji? Kalau kau betul-betul Islam. Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj itu, solat itu sudah ada. Semenjak Nabi Adam diciptakan, semenjak Nabi Adam zahir, itu solat sudah ada. Masa itu solat namanya solat tauhid. Yang dimaksud dengan solat sebelum Isra Mi'raj itu berkekalan mengingati Allah, berkekalan hadratullah, mardatillah. Itu jadi tidak ada nabi itu yang tidak solat. Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, ya, baik Nabi Musa, Nabi Daud, itu semua solat. Nah, untuk menyempurnakan solat itu semua, maka Nabi Muhammad itulah penyempurna solat. Dulu sebelum Nabi Muhammad ada, solat itu sudah ada, tapi bukan yang sebagaimana Nabi buat. Tidak sempurna. Itulah solat hakikat. Jadi solat daim itu, solat yang berkekalan kepada Allah itu tidak sempurna. Mana solat yang sempurna? Yang dibuat, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, itu makanya solat orang makrifat itu tidak sempurna, tidak sah secara syar'i. Jadi solat yang tidak bertempat, yang tidak berwaktu itu solat daim. Itu bukan perbuatan zahir. Sedangkan perbuatan zahir saja bukan perbuatan kamu. Lagi kalau zahirnya tak ikut solat. Adapun solat yang dibawa oleh Rasulullah, itulah solat yang syar'i, itulah solat yang betul, yang benar. Jadi tidak ada orang hakikat, tidak ada orang makrifat yang tidak melaksanakan solat syar'i, solat zahir, itu tidak ada. Semua orang hakikat, orang makrifat itu buat solat yang sebagaimana Rasulullah buat. Itu mengada-ngada aja. Semua orang makrifat itu solat karena sempurna. Jadi kalau hati kita ini solat, pikiran kita ini solat, zahir kita, jasmani kita tidak solat, tak sempurna, batal. Jasad ini kan nak kembali juga kepada Allah. Jasad kita ini kan hak Allah. Jasad ni af'al, jasad ni perbuatan. Jadi zahirnya Rasul pada diri manusia, Khalifatullah itu dengan perbuatan solat. Taatnya jasmani ini solat. Nak tahu taat jasmani ini, taatnya jasmani ini solat. Taatnya diri batin ini baik, terlepas dari keji dan mungkar. Itu makanya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan itu pada jasad
keji dan mungkar itu pada batin. Perbuatan itu pada zahir, keji mungkar itu pada batin. Jadi kalau sebenar-benar sholat itu dia sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka baiklah diri zahir, diri batin itu. Sempurnalah diri rahasianya. Barulah nyata diri rahasia pada diri yang zahir dan yang batin. Inilah sebenar-benar insan. Jadi apabila diri zahir, diri batin itu tidak disertai, tidak ada diri rahasia, tak sempurna diri. Tak boleh kembali kepada empunya diri kalau tidak ada diri rahasia itu. Sesungguhnya diri rahasia itulah yang membawa diri zahir, diri batin kembali kepada empunya diri. Jadi kalau tak solat memang bukan daripada umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad yang lebih dulu kenal kepada Tuhan daripada kita yang sekarang ni. Kita ni umat Nabi, bukan umat Nabi Adam lagi. Kenapa kita dikatakan umat Nabi Muhammad? Sudah sempurna, sudah dicukupkan, sudah disempurnakan hukum, dan Allah sudah reda Islam sebagai agama, sebagai keyakinan kita. Jadi jangan pakai hukum-hukum lain sebelum Nabi Muhammad. Jangan kita mengaku umat Nabi ini, umat Nabi itu, tak boleh. Kita ni umat Nabi Muhammad. Jangan lagi, wah aku ni ikut Nabi Ibrahim, aku ni ikut Nabi Musa, aku ni ikut Nabi Isa. Tak boleh. Bukan Nabi Isa ni tak ada pengikutnya, bukan Nabi Musa ni tak ada pengikutnya. Tapi agama yang diredai Allah, satu-satunya agama yang diredai Allah itu adalah inna dinna indallah al-Islam. Agama lain diakui, agama Islam diredai. Jadi jangan lagi pakai hukum sebelum Nabi Muhammad, jangan. Sebab sudah sempurna, jangan ketuk tambah lagi, jangan dikurang-kurang, jangan ditambah-tambah. Sudah sempurna, tak boleh lagi diketuk tambah lagi. Nah, itu makanya bab kesucian ini dia fokus kepada tegaknya hukum pada diri, baik diri zahir maupun diri batin kita. Inilah bab kesucian. Dalam bab kesucian ini semurni-murninya pengenalan kepada Tuhan, semurni-murninya solat, semurni-murninya ibadah, semurni-murninya diri. Ini cuma ada dalam bab kesucian, dalam ilmu kesucian. Dalam syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu tidak ada. Pergilah kau cari guru yang bawa bab kesucian ni, tak ada. Yang ada guru penipu. Memang ini tak masuk, memang tak jumpa. Bab ni tak banyak, guru sudah tiada. Sebab gurunya mesti raib. Mana ada guru syariat raib, mana ada guru tarekat raib, nipu. Guru hakikat pun tak ada yang raib, lagi guru makrifat. Guru yang raib itu guru yang berkedudukan di kesucian. Sebab apa? Allah itu maha suci. Mesti orang yang suci yang kembali kepada yang maha suci. Yang tak suci mana boleh. Dalam bab hakikat tak ada bab kesucian, dalam bab makrifat tak ada kesucian. Kenapa dikatakan tak ada bab kesucian? Tengoklah makan orang makrifat. Kenapa kau kenal Tuhan kau makan semuanya? Tengok orang bab syariat, haram, halal, hantam semua. Yang dikatakan halal itu tidak ada lagi haram di situ, walaupun sebesar zarah. Yang dikatakan haram tidak ada halalnya. Kalau ada halalnya bukan haram, itu separuh haram, separuh halal. Yang dikatakan semurni-murninya halal, sebesar zarah pun tidak ada haram di situ. Itu orang kesucian. Dalam penyembahannya pun macam itu juga. Apabila kau menyembah Allah, tidak lagi kau menyembah yang bukan Allah. Dalam kau mengingati Allah, tak ada lagi yang kau ingat selain Allah. Semuanya murni, sempurna. Kembali kepada Tuhan pun sempurna juga. Jasad, roh itu betul-betul kembali kepada empunya diri. Dalam bab kesucian yang ada lain. Kenapa? Tahapannya, peringkatnya sampai ke kalam musyahadah. Adapun ilmu kaedah yang lain, dia mati di makrifat. Habis.
Orang makrifat tak kembali ke Tuhannya. Tidak ada orang makrifat yang lain. Tidak ada orang makrifat yang kembali ke Tuhannya. Adapun guru yang lain itu mesti atas daripada makrifat ilmunya. Yang kembali ke Tuhan ini babnya bab inna lillahi ilahi rajiun, ada di dalam kesucian. Tidak ada inna lillahi ilahi rajiun di dalam syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tak ada. Itu pendusta semua guru-guru di tarekat, hakikat, di makrifat, itu pendusta, pembohong. Mana ada kajian inna lillahi ilahi rajiun di makrifat? Tidak ada. Kenapa? Makrifat ini dia batas kenal. Makrifat ini hanya kenal. Dia berbicara kenal, mengkaji kenal, tapi tak pernah dikenal. Itu makrifat. Cuma dia mengaku-mengaku saja dia kenal Tuhan. Sebenarnya dia tak dikenal. Bagaimana yang dikatakan kenal Tuhan itu? Suci. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, aku suka, Allah suka, Tuhan suka kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Itu yang dikenal Tuhan. Orang makrifat tak suci, orang hakikat tak suci, lagi orang tarikat terus panggil-panggil Tuhannya, cari-cari Tuhannya terus. Mengapa pula aku takut kata orang makrifat ini tak kembali ke Tuhannya? Mana boleh roh kau saja balik ke Tuhan kau, jasad kau tak balik. Itu dikatakan kembali kah? Mengapa orang makrifat jasadnya hancur? Makrifat apa kau? Yang dikatakan kembali kepada Allah, yang dikatakan inna lillahi ilaihi rajiun, tak ada lagi satu pun yang tinggal di dunia. Semua pergi ke akhirat. Guru penipu lah kau. Roh kau saja balik ke Tuhan, jasad kau hancur. Ilmu apa yang ada sama kau? Kau kecakap, kau kenal Tuhan. Mengapa jasad kau binasa? Seorang insan yang dikatakan insan kenal Tuhannya, suka Tuhannya kepada dia, hancur jasadnya. Bolehkah Tuhan kenal kepada seorang insan, dihancurkan jasadnya? Jangan lagi Tuhan kenal dengan saya tak akan hancurkan Tuhan dah. Mesti ku selamatkan. Lagi Tuhan, adakah kenal dengan Tuhan dihancurkan Tuhan jasadnya? Adakah kenal dengan Tuhan disusahkan hidupnya? Adakah kenal Tuhan dimiskinkan dia? Adakah dikenal Tuhan dia susah, sakit? Itu orang bukan kenal Tuhan. Inilah bab semurni-murninya pengenalan, sebenar-benar semurni-murninya mengenal Tuhan. Menyembah Tuhan pun semurni-murninya penyembahan kepada Tuhan. Mengingati Tuhan pun semurni-murninya mengingati Tuhan. Tidak ada di bab lain. Cuma dia mengaku-mengaku aja, sebab dia tak tahu. Mana boleh manusia mengenal Tuhan? Itu manusia penipu. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada manusia itu, sehingga manusia itu kenal kepada Tuhannya. Mana mampu kau mengenal Tuhan kau? Itu kaidah makrifat itu mengada-ngada, mengaku-ngaku pandai kenal Tuhan. Sampai jatuh langit itu tak boleh kau kenal Tuhan, sebab kau makhluk. Makhluk kenal makhluk lah. Sampai bila pun kau tak akan kenal Tuhan kau, sebab kau makhluk. Dekat saja kau susah, tak akan ada. Mengapa pula aku takut mengatakan orang makrifat ni tak pernah jumpa Tuhan? Sebab makrifat ni kenal, bukan menyaksikan Tuhan. Ilmu makrifat ni kenal, habis. Sesuai dengan namanya. Bukan menyaksikan Tuhan, bukan disaksikan Tuhan. Bukan itu kaidahnya, bukan itu babnya. Cuma orang makrifat ini mengaku-ngaku menyaksikan Tuhan. Menipu kau kalau kaidah makrifat ini kau menyaksikan Tuhan dan kau disaksikan Tuhan. Bukan tak banyak yang masuk di bab makrifat ini mengaku-ngaku menilik Tuhan, memandang Tuhan, menyaksikan Tuhan, disaksikan Tuhan. Menipu kau, dusta. Kau saja duduk di makrifat. Ilmu makrifat ini bukan menyaksikan Tuhan, tak ada. Kau mesti naik lagi di atasnya. Kau tinggalkan makrifat kau dulu, baru kau masuk dalam penyaksian dan disaksikan. Apabila kau tak disaksikan, tak mungkin kau boleh menyaksikan. Kalau kau tidak disaksikan Tuhanmu, takkan kau mau menyaksikan.
takkan boleh kau menyaksikan Tuhan kau. Kau ini kan diciptakan, digerakkan, didengarkan, diperkatakan. Macam mana kau pula nak menilai yang menciptakan kau, yang menggerakkan kau? Tak ada kaedah makrifat nak menyaksikan Tuhan dan disaksikan Tuhan, tak ada. Batal ilmu makrifat-nya. Itu makanya video ini banyak guru makrifat tu yang tak suka dengan video ni. Sebab terbuka kebodohan dia. Itu dia marah dengan video ni. Marah-marahlah kau, memang kau tak boleh menyaksikan Tuhan kau. Sebab kau duduk di makrifat. Sekarang ni kan orang takut dalam kebenaran. Takut menyampaikan yang betul. Takut menyampaikan yang hak. Kerana dia juga tidak hak. Kerana dia juga salah. Orang yang salah menyampaikan yang hak, orang yang takut menyampaikan yang hak itu, sebab dia pun batal. Kalau kau betul, kalau kau hak, mesti kau sampaikan yang hak itu. Mengapa kau tak sampaikan yang hak itu? Sebab kau pun batal. Mengapa guru tak suka dengan yang menyampaikan yang hak ini? Sebab gurunya itu batal. Mengapa kau marah? Mengapa kau terkena? Mengapa kau terasa? Sebab kau pun batal. Kalau kau benar, kalau kau betul, hak, kau suka dengan yang hak ini. Hanya orang yang batal, hanya orang yang maksiat, hanya orang laknatullah yang tak suka dengan yang hak. Sesungguhnya yang hak itu menghancurkan yang batil. Menghancurkan yang batil itu bukan dengan yang batil. Menghancurkan yang salah itu bukan dengan cara yang salah. Bagi aja dia dengan yang hak itu. Maka yang hak itu yang menghancurkan yang batil. Itu kaidahnya. Jadi jangan kita ni mengkeji orang yang keji kita. Jangan membalas kejian itu dengan kejian. Jangan membalas yang salah itu dengan yang salah. Tak boleh. Salah teorinya, salah praktiknya. Allah kan ada. Allah kan maha mengetahui. Biar saja dia keji kita. Biar saja dia mengata-ngata kita. Boleh saja dia memfitnah kita. Tuhan saja tak disuka orang. Semua orang suka Tuhan kan? Lagi yang menyampaikan yang hak ni, semua orang suka Tuhan. Itu ateis tu. Ateis. Yang tak mengaku ada Tuhan tu. Itu kan orang tak suka Tuhan. Tuhan saja tak disuka dia. Apalagi kita menyampaikan yang hak ni. Sesungguhnya yang tak suka dengan yang hak tu setan, iblis. Itu adanya. Bukan tak banyak orang syariat itu mengatakan dia kenal Tuhan. Banyak yang mengatakan, tapi dia menipu Tuhannya. Di mana dia menipu Tuhannya? Semasa dia menyembah Tuhannya. Semasa dia menyembah Tuhannya, dia menyembah selain Tuhannya. Di dalam dia menyembah Tuhannya. Di dalam dia mengingat Tuhannya, dia mengingat yang lain selain Tuhannya. Tidak menipu Tuhan itu. Di dalam kaidah hakikat, dia pura-pura kenal Tuhannya. Dia mengatakan dia kenal Tuhannya. Di dalam kaidah tarekat, dia memanggil-manggil Tuhannya. Apa buktinya dia memanggil-manggil Tuhannya? Dia sebut-sebut nama Tuhannya, terpekik-pekik, terjerit-jerit. Kalau kau tahu Tuhan kau, kau tak terjerit-jerit. Kalau kau paham Tuhan kau maha mendengar, kau tak payah terpekik-pekik. Itu kan psikologi. Jangan lagi Tuhan kau panggil terpekik-pekik. Anak kita saja panggil kita terjerit-jerit di depan kita, macam mana? Macam mana? Cubalah panggil. Anak kita terpekik-pekik depan kita. Bukan satu penghinaan. Bukan satu olok-olok. Mengapa Tuhan kau olok-olok macam itu? Kalau kau paham Tuhan. Sebab kau tak paham Tuhan, kau tak kenal Tuhan, tu kau terpekik-pekik tu. Allah maha mendengar. Kalau tak bunyi pun Allah dengar juga. Habis kalau orang bisu, tak boleh panggil Tuhan. Orang bisu tak boleh baca ayat, tak sah. Oh, tak adil Tuhan macam itu. Kan banyak orang syariat kata sembahyang ni mesti baca Al-Fatihah. Kalau tak baca Al-Fatihah, tak bunyi Al-Fatihah, tak sah. Habis orang bisu tak pernah sah lah solatnya. Orang bisu tak pernah sah. Hukum apa? Orang tak ada kaki dikata kalau solat ni mesti berdiri, baru betul, baru sah. Orang yang tak ada kaki, patah kaki. Orang tuli, orang pekak, tak pernah dengar suara azan, tak boleh sembahyang. Inilah hukum yang diketuk tambah. Inilah hukum yang dibuat-buat.
Adakah orang yang ada telinga aja, ada mata aja, boleh bunyi aja baru sah sembahyangnya? Mana yang dikatakan solat hakikat? Itu makanya solat ini ada solat syir, ada solat zahir, ada solat batin. Ini semua diterima Allah. Allah wa zahiru wal batinu. Allah wa ghaibu wa Allah. Allah ghaib dan nyata. Allah wa ghaibu wa syahadah. Dia yang nyata dan yang gaib. Kau tak zahirkan pun solat kau, Allah pun tahu. Kau sembunyi pun solat kau, Allah tahu. Kau rahasiakan pun solat kau, Allah tahu. Yang banyak sekarang ni mengaku tahu solat zahir, solat rahasia, solat hakikat, yang sebenarnya dia tak faham, nipu. Solat yang syir itu bukan kedudukan di makrifat. Orang makrifat ni tak tahu solat syir. Orang makrifat ni tak tahu solat rahasia, menipu. Dikatakan dia solat daim. Solat daim itu bukan solat rahasia. Daim itu bukan solat syir. Yang batal tu, yang batil tu, dekat ke, jauh ke, cepat ke, lambat, hancur kau. Berdirilah kau di atas yang batil tu. Yang hak ni yang menghancurkan kau itu. Bukan tak banyak orang yang tak suka dengan kajian ni, banyak. Tapi lebih banyak orang yang suka. Dari mana saya tahu kajian ni lagi banyak yang suka daripada yang tak suka? Saya kan boleh tengok yang macam ni. Itu saja. Kalau lebih banyak yang macam ni, kajian ni salah. Kalau kajian ni salah, Jakim dah ambil aku, Jawi dah ambil aku dah. Tak boleh masuk Singapura. Sebab Jais tak suka yang batil. Bukan di Malaysia ni saja kalau yang salah kena. Di Indonesia, di mana kau duduk masuk di dunia ni, mesti kau salah, mesti kau batil, mesti kau sesat. Yang sesat itu dalam dunia, di mana pun kau menyuruh, mesti kau sesat. Kalau yang hak tu sudah datang, hancur yang batil tu. Kalau aku ni salah, aku dulu hancur, bukan kau orang yang hancur. Kalau aku ni salah, tak payah berjumpa dengan kau sekarang. Dulu lagi aku dah hancur. Tidak mau mengatakan yang hak, takut mengatakan yang hak. Tapi kalau yang batal tu dia agung-agungkan, dibesar-besarkan, diviral-viralkan. Yang betul tu, yang hak tu disuruk-surukkan sekarang. Kenapa yang hak ni selalu terjalin? Kenapa yang hak ni selalu dikecilkan? Kenapa yang hak ni selalu disurukkan? Mengapa kau tak berani berdiri di atas yang hak ni? Allah bersama engkau, Allah berpihak kepada engkau. Yakinlah seyakin-yakinnya, hakul yakin, sesungguhnya yang hak itu mesti tegak berdiri. Yang batil itu mesti hancur kau. Jangan kau berdiri, jangan kau bersama, jangan kau pakai yang batil. Allah tak suka. Lagi yang syirik, kafir, jindik, fasik lagi. Jadi kalau keji, dikeji, mengkeji, ini sudah biasa. Sudah makanan aku yang kena keji. Biasa. Tuhan pun dikeji orang, Nabi pun dikeji orang, Rasul pun dikeji orang. Siapa yang mengkeji Rasul? Siapa yang mengkeji Rasul? Bapa saudaranya sendiri. Siapa yang mengkeji ulama itu? Islam sendiri. Siapa yang menghancurkan Islam itu? Islam sendiri. Yang mengaku Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Kalau kau Islam, mana mungkin kau mengkeji? Kalau kau betul-betul Islam. Tidak ada Islam keji mengkeji, tidak ada Islam salah menyalahkan. Yang salah itu tunjuk aja yang betul. Yang betul tu tegakkan, yang hak tu tegakkan, pertahankan, sampaikan yang hak tu. Tidak ada menghancurkan yang hak tu, tidak ada menghancurkan yang batil tu dengan yang batil. Jangan kau hancurkan yang batil tu dengan yang batil. Jangan kau salahkan yang salah tu dengan yang salah. Perbaikilah yang salah tu dengan yang baik. Katakanlah yang hak tu dengan yang hak. Itu kaidah Islam. Jumpa yang tak betul, tunjuk aja yang betul. Jumpa yang salah, tunjukkan yang betul. Jumpa yang sakit, sembuhkan dia. Jumpa yang miskin,
tolong dia, bantu dia. Ini kaedah Islam. Ini yang dah susah, kau lagi susahkan lagi. Orang bodoh, kau bagi bodoh lagi. Orang sesat, kau tambahkan sesat lagi. Islam apa macam itu? Ini kan yang terjadi sekarang kan? Bila ada orang yang mengatakan yang hak, semua menyalahkan. Yang kau sendiri tak tahu juga yang betul. Kalau kau tengok ini salah, tunjukkan yang betul. Jangan kau salahkan. Ini sudah tak paham, tak tahu, disalah-salahkan dia, disesat-sesatkan dia. Orang tak pernah jumpa, tak tahu, tak paham, terus katakan salah. Yang kau salah kau tak nampak. Kalau kau pandai, kalau kau paham, kalau kau betul, kau buat juga video kau buat juga kajian kau. Kan banyak tu yang katakan ini tak boleh buka lah, tak boleh buka di video, tak boleh buka di YouTube. Habis buka di mana? Buka di rumah kau. Nak buka di mana kajian ni? Kalau kau paham hak itu, tidak ada kau bantah yang hak, tidak ada kau tolak yang hak ini. Sebab kau tak tahu yang hak itu, makanya kau bantah, makanya kau sesat-sesatkan orang. Tadi kan saya sudah cakap, jangan kau masuk di video ini, jangan kau masuk dalam kajian ini. Kenapa? Nanti paham, salah paham yang salah. Sebab kajian kau syariat, kajian kau tarekat, kajian kau hakikat, kajian kau kedudukannya makrifat. Ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tak pernah kau jumpa kajian ini. Yang tahu kau makrifat. Semuanya mengaku makrifat, tapi tak pernah Tuhan kau kenal kau. Bolehkah kita katakan kita ni dah kenal Tuhan, yang Tuhan tak kenal kita? Boleh manusia ni mengenal Tuhan, yang manusia ni diciptakan Tuhan, yang manusia ni digerakkan, yang manusia ni terbatas, sempadan, tak boleh. Bergerak saja kau digerakkan, otak kau saja jalan tu dijalankan otak kau. Mata kau boleh terbuka, boleh bergerak, boleh melihat, kau dilihatkan. Maknanya kalau kau mengenal, ini semua nak mengenal. Mana boleh kau mengenal, melihat, mendengar, berkata-kata, berfikir, tak boleh kau. Kau semua didengarkan, digerakkan, diperkatakan, dipikirkan, dibahasakan, diperkatakan, apa lagi? Semua kau itu diperkatakan, disaksikan kau. Kau tak boleh mengenal. Ini kaedah mengenal, sebenar-benar mengenal ni bab kesucian. Tidak ada bab mengenal itu di makrifat. Setakat mengenal nama Tuhan ada. Yang kau kenal tu nama Tuhan kau. Kan Allah yang kau kaji. Mengenal Allah kan? Kenapa aku katakan ma'rifatullah ni yang dikenalnya nama? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu nama Tuhan, bukan Tuhan yang kau kenal. Ma'rifatullah itu, maksud bahasa itu mengenal Allah. Itu yang kau kenal, bukan Tuhan yang kau kenal. Kalau mau dihaluskan lagi, halus dia. Wah, dah sesat ni. Otak kau yang tak sampai memahamkan kajian ini, kau kata sesat. Faham tak kau tu ma'rifatullah itu apa maknanya? Mengenal Allah. Allah tu nama. Itu yang kau kenal, itu yang kau kaji. Tak pernah kau mengenal Tuhan. Baiklah, dah berapa ni? Berapa lama dah? Baru kita mengenal tu. Kalau nak mengenal Tuhan, kita tutup dulu YouTube-nya. Buat apa kita buka dekat YouTube? Itu yang tak boleh dibuka di YouTube. Okey? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimi shalah.